Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali dengan saya Cikgu Suhaida, PDPR Sains tahun 4 pada hari ini. Okey, untuk hari ini saya akan masuk tajuk baru iaitu bunyi. Okey, kita dah habis tajuk cahaya, kita akan masuk topik baru iaitu bunyi. Okey, dalam topik bunyi ini ada beberapa tajuk kecil yang kita akan pelajari. Okay, sebelum saya meneruskan tajuk-tajuk kecil tersebut, saya akan memperkenalkan dulu apakah itu bunyi dan apakah alatan yang menghasilkan bunyi. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks sains, tajuk bunyi. Okey, sama-sama kita pelajari tajuk bunyi ini. Okey, saya harap murid-murid sudah bersedia ya. Okey, kita tengok di sini ada gambar di dalam buku teks. Okey, saya ambil daripada buku teks gambar ini. Okey, di sini menunjukkan situasi di mana ada beberapa orang yang berada di kawasan yang sibuk. Di situ kita nampak ada gerai buah-buahan. Okey, di situ kita nampak ada kenderaan yang lalu lalang. Kemudian kita nampak di sini ada pemain muzik sedang bermain gitar. Okey, di situ juga ada haiwan kucing. Okey, yang sedang kita nampak kat situ ada 2 ekor. Dia bunyi miau-miau kan. Okey, di sini kita nampak situasi di kawasan ini sangat sibuk dan kita dapat rasakan kalau kita berada di situasi ini, kita akan tahu bagaimana keadaannya. Mungkin bising kan. Situasi yang bising, yang sibuk. Okey, jadi bunyi bising yang berada di sini adalah berada daripada kawasan gerai buah, daripada pemain muzik yang sedang bermain gitar, daripada bunyi-bunyi kenderaan. Okey, jadi pelbagai jenis bunyi dalam situasi gambar yang ditunjukkan. Okey, bunyi yang pertama adalah daripada gerai buah, di mana peniaga ni dia mempromosikan buahnya dengan menjeritlah. Dipanggil mari, mari, mari. Jadi bunyi daripada suara peniaga ni sudah kita dapat lihat bisingnya kan. Jadi mari, mari. Jadi bunyi daripada bunyi. Okey, kemudian kita lihat kenderaan yang lalu lalang ni membunyikan horn. Pin, 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 pon, pin. Jadi bunyi daripada horn kenderaan ini akan menghasilkan bunyi bising lah. Okey. Kemudian di sini kita nampak ada 2 ekor kucing yang sedang kita tahulah mungkin dia lapar ke apa kan, dibunyikan suaranya miau, miau, miau. Okey, ada bunyi suara kucing di situ. Kemudian ada bunyi gitar yang sedang dimainkan oleh pemuda itu. Kita tahu bunyi gitar macam mana. Okey, kemudian kita nampak ada seorang pemuda yang sedang apa? Berlari kan. Kita nampak sedang berlari. Okey, kemudian kita nampak ada seorang perempuan yang sedang bercakap di telefon. Okey. Jadi dia bercakap tu menghasilkan bunyi lah. Bunyi daripada telefon tu, bunyi daripada gitar, bunyi daripada peniaga yang sedang menjerit-jerit, yang sedang memanggil pelanggan-pelanggannya, bunyi kucing. Okey. Jadi di sini pelbagai jenis bunyi dalam situasi gambar ni.
Okey, jadi bunyi ni terhasil daripada sumber-sumber yang ada di sekeliling kita. Okey. Sekiranya kita dengar bunyi motor, bunyi haiwan-haiwan, bunyi burung berkicauan, okey, bunyi televisyen, bunyi radio, okey, itu adalah bunyi murid kena tahu itu adalah bunyi. Okey, bunyi ini boleh terhasil dari mana-mana sumber yang ada di sekeliling kita. Okey, tidak semestinya bunyi itu daripada terhasil daripada alatan sahaja. Okey, selain daripada alatan, bunyi juga terhasil daripada suara kita. Okey, suara haiwan. Okey, suara-suara ataupun objek-objek yang ada di sekeliling kita. Okey. Okey, jadi contohnya kalau kat rumah tu ibu tengah masak bunyi kelentang kelentong kelentang kelentong, senduk tu kan kat kuali, itu pun bunyi juga. Okey, jadi murid jangan fokus bunyi itu hanyalah daripada alatan saja, alatan muzik, tapi bunyi ini terhasil daripada mana-mana sumber yang mengeluarkan bunyi lah, mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi yang ada pada sekeliling kita. Okey. Okey. Jadi di sini pelbagai jenis bunyi dalam situasi ini. Okey, kita tengok okey, ini adalah bunyi. Bunyi ini terhasil daripada mana? Okey, bunyi ni terhasil daripada mana? Kita kena lihat satu persatu. Okey, bunyi ni terhasil daripada pertama ketukan. Okey, ketukan. Apa-apa ketukan lah. Tidak semestinya alat muzik Okey, ketukan ni terhasil daripada apa-apa alat yang diketuk pada dinding ke, pada apa-apa bahan yang kita ketuk menggunakan sesuatu benda yang akan menghasilkan bunyi. Okey, ketukan, tiupan. Okey, tiupan melalui mulut. Okey, kita tiup. Okey, tiup. Tiupan ni bukannya hanyalah tertumpu kepada alatan saja, alatan muzik saja. Okey, tiupan ni daripada kita punya siulan mulut kan. Kita tiup, kita siulkan mulut kita, itu pun tiupan juga. Kita tiup air yang panas. Bila kita tiup ada menghasilkan bunyi di situ. Okey, selain daripada kita tiup alatan muzik, tiupan daripada perbuatan kita pun akan menghasilkan bunyi Okey, selain pada tiupan, tepukan. Okey, tepukan ni adalah benda yang kita tepuk lah. Tepuk. Selain daripada tepukan alat muzik, okey, kita boleh menghasilkan bunyi daripada tepukan tangan. Okey, tepukan tangan. Okey, tepukan sesuatu objek. Okey, tepukan daripada kita tepuk air pun akan menghasilkan bunyi. Okey, apa-apa yang kita gunakan tepukan menggunakan tangan akan menghasilkan bunyi. Okey, petikkan. Okey, petikkan ni kita petik menggunakan jari. Okey, jari. Ataupun selain pada petikkan, gesekkan. Okey, gesekkan kita menggunakan alatan lah. Petikkan jari. Okey, kalau gesekkan ni kita menggunakan sesuatu alat yang kita gesekkan. Kita gesek, kita macam kita gesekkan biola tu kan, menggunakan satu alat, menggunakan tangan lah. Okey, kalau petikkan ni jari lah. Okey, dalam gambar ni kita lihat satu persatu tiupan. Tiupan ni apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling akan bergetar. Okey, dia akan menghasilkan bunyi. Okey. Okey, seperti saya cakap tadi, tidak semesti menggunakan alat. Okey, tapi dalam buku teks ni dia menunjukkan bunyi ni daripada alatan lah. Alatan-alatan yang ditunjukkan lah. Okey, kita berpandukan buku teks lah. Tapi kalau contoh dalam kehidupan kita seharian, kalau tiada alatan pun kita boleh menghasilkan bunyi tak ada alatan muzik lah. Okey, kita boleh menghasilkan bunyi dengan objek-objek yang ada di sekitar kita, sekeliling kita lah.
Okey. Macam contoh tiupan ni kita boleh tiup. Tiup sesuatu benda. Contoh saya cakap tadilah, tiup air yang panas tu kita tiup, ada menghasilkan bunyi. Ada getaran dia. Bila ada getaran tu maksudnya ada bunyi. Okey, jadi bunyi ni terhasil daripada getaran. Okey, bila getaran tu terhasil, maka bunyi akan keluarlah. Jadi udara di dalam suruling bergetar. Okey, bila udara di dalam suruling bergetar, bunyi akan terhasil. Okey, ini adalah seruling lah. Okey, kita tengok gambar ni seruling. Okey, ketukan ni apabila kita mengetuk sesuatu objek lah. Okey, contohnya apabila kita ketuk xylophone. Okey, xylophone ni. Okey, ni xylophone. Okey, xylophone ni adalah alatan muzik lah yang kita ketukkan, kita ketuk dengan menggunakan dua batang ni yang ada yang ada batang ni, kita akan ketuk pada xylophone ni, dia akan menghasilkan bunyi lah. Bila ada getaran, bunyi akan terhasil. Okey, jadi bila diketuk xylophone tu akan bergetar. Bila bergetar, bunyi akan terhasil. Okey. Okey, kemudian kita tengok tepukan. Okey, tepukan ni contohnya kepingan simbal. Okey, ini adalah simbal. Okey, simbal ni dia akan bergetar apabila diketuk. Okey, simbal. Okey, jadi alatan simbal ni kita kena ketuk dua-dua tu baru akan ada getaran. Maknanya dua simbal ni pada kiri dan kanan tangan ni akan kita masukkan dia punya pemegang dia, kemudian kita tepuk antara dua simbal tu. Okey, bila kita tepuk antara dua simbal tu, dia akan bergetar. Okey, bila dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Okey. Kemudian kita tengok petikan atau gesekan. Okey, petikan atau gesekan ni seperti saya cakap lah, macam gitar ni kita petik menggunakan jari. Bila kita petik, akan terhasil getaran pada tali gitar tu. Okey, bila tali gitar tu dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, macam ni kita tengok. Kita petik dia akan bergegar kan, dia getar. Bila dia bergetar, ting, terus dia berbunyi. Okey, kalau gesekan ni kita menggunakan satu batang tali ni, batang yang ada tali, kita gesek, kita gosok tu, kita gesek lah. Okey, kita gesekkan kiri kanan, tali tersebut dia akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Okey, jadi empat cara bunyi terhasil. Okey, ini adalah 4 cara bunyi terhasil, iaitu melalui ketukan, tiupan, tepukan, petikan atau gesekan. Okey. Jadi bagaimanakah bunyi terhasil? Bunyi dihasilkan. Okey, jadi bunyi dihasilkan daripada tiupan, ketukan, tepukan, petikan atau gesekan. Okey. Jadi bunyi ni terhasil daripada tepukan, ketukan, tiupan, petikan atau gesekan. Okey, ini adalah alatan-alatan yang digunakan lah. Ada lagi alatan ni. Yang tadi saya lupa nak letak ziolin kan. Okey, ni violin. Xylophone. Okey, cikgu lupa nak letak xylophone. Okey, xylophone yang inilah. Okey, yang ini cikgu lupa nak tunjukkan awak. Okey, xylophone yang ini ada kalau adik-adik awak beli kan, yang permainan yang ketuk-ketuk tu kan, tu kita panggil xylophone lah. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, ini adalah seruling. Okey, seruling. Okey, ini daripada tiupan lah. Okey, seruling. Okey, ini adalah violin. Okey, violin. Okey, violin ni kita menggunakan kaedah gesekkan lah. Okey, kemudian ini adalah drum. Okey, drum ni melalui ketukan. Okey, ketukan lah. Okey, kita ketukkan dia, bila drum tu bergegar, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, ini adalah gitar. Gitar kita menggunakan cara petikkan menggunakan jari. Okey, bila kita petik, dia akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi.
Okey, ni gitar Okey, yang ini simbal. Okey, ni simbal. Okey, simbal ni kita menggunakan cara kita nak hasilkan bunyi dia melalui tepukan. Okey, kita tepuk dua-dua simbal ni, dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Okey, jadi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan 4 jenis bunyi lah tadi yang saya terangkan tadi. Okey, 4 jenis bunyi yang terangkan tadi, tepukan, petikan, lagi gesikkan ataupun petikan tadi, kemudian ketukkan, tiupan. Okey, jadi itu adalah cara yang digunakan untuk menghasilkan bunyi. Tapi banyak lagi cara ketukkan, bukan menggunakan alat pun kita boleh hasilkan bunyi. Contohnya kita ketuklah apa-apa. Bukannya ketuk drum je. Awak ketuk dinding ke, dia akan hasilkan bunyi. Kalau awak tepuk tangan pun, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, bila dia bergetar, dia akan ada hasilkan bunyi. Jadi bunyi ni adalah terhasil daripada getaran. Okey, getaran. Okey, bila ada getaran, bunyi akan terhasil. Okey, jadi dia adalah daripada getaran. Getaran yang terhasil daripada alatan lah, ataupun apa-apa cara yang kita buat, bila ada getaran itu akan terhasilnya bunyi. Okey. Okey, tugasan seterusnya. Okey, ni hari ni tajuk ni ringkas saja. Saya menerangkan tajuk tentang bunyi dihasilkan daripada 4 jenis cara tadi. Kemudian alatan yang mengeluarkan bunyi. Okey, itu saja saya sentuh. Okey. Minggu depan kita akan sentuh topik lagi. Jadi saya sentuh sikit je lah untuk pengenalan tajuk bunyi lah. Okey, untuk tugasan kali ini berdasarkan pada buku teks, cikgu nak murid-murid jalankan uji kaji menghasilkan bunyi. Okey, simple sahaja eksperimen ini menggunakan penyangkut baju. Penyangkut baju jenis besi. Okey, kalau contohnya tak ada penyangkut baju besi, awak boleh gunakan besi apa-apalah. Contoh dawai ke pun boleh. Okey, apa-apa besi awak lengkungkan, kemudian awak ikat benang seperti cara-cara yang ditunjukkan ni lah. Okey, ikut cara-cara dia. Pertama, ikatkan tali benang pada penyangkut baju. Okey, kiri dan kanan. Okey. Okey, kiri dan kanan. Gulungkan hujung tali benang pada kedua-dua jari telunjuk, kemudian letakkan di telinga lah. Letakkan telinga, kemudian awak kena tunduk awak kena tunduk. Okey, minta rakan kamu, ni mintalah adik ke abang ke ketuk ketuk pensel tu pada besi pada penyangkut baju tu. Okey, jangan kena badan jangan kena anggota badan. Penyangkut baju tu jangan kena anggota badan. Maknanya awak kena bongkok sikit lah. Okey. Kemudian awak dengar. Bila diketuk tu kan awak dengar ada tak getaran. Okey, bila ada getaran pada tali benang tu, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, itu adalah cara kita nak menghasilkan, kita nak dengar lah macam mana bunyi itu terhasil. Okey, ulang langkah 1 hingga 4. Okey, ini bila ada kawan lah. Ni jadi awak individu. Tak perlulah ulang lagi. Awak dengar bila ada bunyi getaran tu, maknanya itu adalah bunyi. Okey, walaupun dia perlahan. Okey, bila ada getaran, maknanya bunyi itu akan terhasil. Sama ada perlahan ataupun kuat. Okey. Kemudian setelah buat, setelah jalankan uji kaji tu, setiap langkah tu murid-murid ambil gambar. Macam biasalah, fotogradekan setiap langkah. Kemudian murid-murid print tanpa dalam buku aktiviti. Jadi kita menjalankan uji kaji ni, alat bahan ni semua salin, penyangkut baju besi. Ini adalah eksperimen awak hari inilah. Jadi
tulis. Aktiviti ria ni menghasilkan bunyi. Okey, kemudian tulis alat dan bahan dalam buku tulis tu. Kemudian langkah-langkah ni yang awak ambil gambar 4 langkah tu ambil gambar yang awak buat murid-murid lakukan sendiri, bukannya dalam buku teks ni. Okey. Kecuali kalau contoh tak ada, awak lukislah. Okey, kalau tak boleh nak print, awak lukis. Saya tak nak awak ambil daripada buku teks ni sebabnya ini aktiviti yang dilakukan oleh budak tersebut. Jadi saya nak awak lakukan aktiviti untuk diri awak sendiri. Okey, jadi kalau ada printer, baguslah awak boleh print. Ambil gambar, kemudian print 4 langkah ni. Tulis langkah dia ni pada gambar yang awak buat tu, kemudian print tampal dalam buku tulis. Okey. Kemudian selepas dah tampal, awak jawab soalan di bawah ni. Okey, jadi yang pertama, berdasarkan soalan ni, berdasarkan aktiviti di atas, bagaimanakah cara kamu menghasilkan bunyi? Macam mana kamu menghasilkan bunyi daripada aktiviti di atas ni? Melalui apa? Ketukkan, petikkan, tepukkan, gesekkan, pilih. Yang mana kita gunakan dalam aktiviti di atas ni? Kita gunakan apa? Kita ketuk guna pensel kan? Jadi cara menghasilkan bunyi itu? Melalui ketukan pensel itulah. Okey, jadi yang kedua, apakah yang kamu dapat perhatikan pada tali benang tersebut setiap kali penyangkut baju diketuk? Apa yang berlaku pada tali benang tersebut? Tadi saya cakap kan, bila kita ketuk, dia akan apa? Bergetar. Okey, betul tak? Bergetar. Jadi bila bergetar tu, awak kena tulis kat sini. Benang tersebut akan bergetar. Macam itulah. Okey, apakah yang menyebabkan bunyi terhasil? Okey, apakah yang menyebabkan bunyi terhasil? Bunyi terhasil disebabkan oleh getaran. Itu yang kita nak sampaikan. Jadi bunyi ni terhasil daripada getaran. Getaran sesuatu alat tu lah. Jadi setelah jawab soalan ni, selesailah uji kaji kamu. Okey, hantar macam biasalah dalam Telegram. Okey, hantar gambar photogrid kamu hasilkan uji kaji saja. Okey, soalan ni tak apa, awak tak perlu hantar. Awak jawab, awak tulis dalam buku soalan ni, jawab soalan yang dalam buku teks ni, jawab macam biasa. Kemudian gambar hantar photogrid dalam Telegram dan tampal dalam buku. Print tampal dalam buku. Okey, yang keempat, saya ada bagi satu latihan simple saja. Nanti murid jawablah dan tampal dalam buku. Okey, jadi 2 je kerja saya. Pertama, jalankan uji kaji. Yang kedua, jawab latihan yang saya berikan. Okey, saya harap murid-murid dapat menjalankan tugasan yang saya berikan untuk hari ini. Hari ini saya hanya bagi 2 tugasan saja. Jadi saya harap pelajaran kita ni murid-murid fahamlah, pembelajaran kita pada hari ini murid-murid faham. Sekiranya tak faham, boleh WhatsApp atau bertanya dengan cikgu secara melalui telefon lah. Okey. Cuma saya minta maaf lah sebabnya untuk tahun 4 ni banyak sangat uji kaji dan saya terpaksa jalankan supaya murid lebih faham. Okey, sekarang sekiranya kalau saya tak menjalankan uji kaji tersebut, murid-murid tak dapat nak faham lebih jelas. Sebab terlalu banyak uji kaji ni yang menerangkan dengan lebih jelas. Okey, jadi setiap aktiviti yang kita jalankan, saya minta maaf, memang kena jalankan uji kaji. Kalau awak tak jalankan uji kaji, awak takkan faham topik tersebut. Saya nak murid-murid laksanakan dan rasa uji kaji yang dijalankan. Semasa jalankan uji kaji tu, cara menggunakan alat tu murid-murid kena kita dah belajar kemahiran manipulatif kan, cara-cara mengendalikan peralatan sains, memegang peralatan sains. Awak praktikkan sekali kemahiran tersebut. Sebab itu adalah kemahiran manipulatif sains. Okey, jadi bila kita dekat dalam kelas ataupun dalam bilik sains, kita akan menggunakan kemahiran tersebut. Jadi kemahiran memegang alat, menggunakan
peralatan sains. Walaupun peralatan sains tersebut berada di rumah masing-masing, alatan yang saya gunakan ni ada alatan di rumah awak. Dia umpama peralatan sains lah. Okey, jadi mengendalikan dengan betul, teknik yang betul, cara yang betul seperti yang ditunjukkan di dalam buku teks. Okey, jadi itu adalah salah satu kemahiran yang murid sebenarnya akan dapat pelajari bila kita jalankan uji kaji. Dan bila nanti naik sekolah, murid-murid tak kekok. Tak kekok dengan menjalankan eksperimen ataupun uji kaji. Sebab tu cikgu nak murid rasa macam mana jalankan uji kaji walaupun di rumah. Okey, cikgu bukan kita tak boleh nak elak sebenarnya. Sains ni memang dengan uji kaji. Okey, uji kaji ataupun eksperimen yang mudah. Yang mudah insya-Allah saya boleh murid-murid boleh jalankan di rumah. Yang susah mungkin saya boleh tunjukkan melalui video sahajalah. Okey, sebab kadang-kadang peralatan ni tak semua ada dalam rumah. Jadi saya rasa ikut kemampuanlah saya buat uji kaji ni. Okey, saya harap itu sahaja, murid-murid dapat faham apa yang saya terangkan. Sekian, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.